Hai semua, saya Dr. An bertugas di Jabatan Pembedahan Plastik Urologi Hospital Estetik Yanhua. Hari ini saya akan berkongsi kaedah penjagaan selepas pemasangan implan zakar di Hospital Estetik Yanhua. Pemasangan implan zakar penting bagi pesakit mati pucuk atau lelaki yang zakarnya tidak berfungsi lama. Penjagaan selepas pemasangan IBB akan membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Mari kita ikuti bersama. Ini adalah implan zakar tiruan, juga dikenali sebagai IBB. Implan ini terdiri 3 bagian. Yang pertama ialah takungan. Bagian ini diletakkan di atas pundi kencing. Seterusnya ialah batang atau implan zakar tiruan. Objek gua ini dilekatkan pada corpora cavernosa saya. Dan ketiga ialah butang pump Swiss, di mana Swiss ini diletakkan bawah skrotum. Skrotum digunakan untuk meletakkan implan zakar ke kawasan genital lelaki. Ini kaedah yang sangat selamat, pantas untuk mencapai hasil yang baik. Namun begitu, penjagaan selepas pembedahan menentukan kejayaan pembedahan. Proses penyembuhan selepas pemasangan implan zakar terbahagi kepada 3 peringkat. Pertama, Anda akan diberi preskripsi obat tahan sakit dan antibiotik untuk merangsang penyembuhan. Kedua, Anda perlu berehat dan elak kerja berat. Ketiga, Anda harus memastikan luka sentiasa bersih dan kering. Saat berbaring terlentang, letakkan bantal di bawah lutut agar mengelakkan tekanan berlebihan pada lantai pelvis. Dari segi pemakanan, Anda perlu mengekalkan diet cair, tinggi protein, kaya serat, dan mudah dihadam untuk elak sembelit. Ini meningkatkan tekanan pada lantai pelvis semasa membuang air besar. Tetap, untuk pengambilan air, Anda disarankan minum 2 hingga 3.000 ml sehari bagi membantu metabolisme badan berjalan normal, sekaligus mempercepatkan penyembuhan luka. Memasuki minggu kedua, kebanyakan luka luaran biasanya sudah boleh sembuh sepenuhnya. Kita boleh mulai berjalan dan senaman ringan dan jaga kebersihan diri di kawasan luka pembedahan alat kelamin lelaki. Hitung, kita akan mulai guna peranti itu 1-2 kali sehari dan setiap kali pump 5-10 saat. Kemudian lepaskan tekanan. Kita perlu memantau luka pembedahan dan segera maklumkan kepada dokter jika ada masalah supaya tindakan boleh diambil. Penting juga untuk hadir pemeriksaan susulan mengikut jadwal agar dokter dapat membimbing penggunaan peranti dengan betul dan mencapai hasil yang diinginkan. Sangat meyakinkan. Akhir sekali ialah fase ketiga, yaitu selepas sebulan, luka di bagian dalam dan luar serta penyesuaian badan terhadap implan buatan hampir sepenuhnya selesai. Namun, kita tidak seharusnya leka dalam fase ini. Kita masih perlu mengekalkan gaya hidup sehat dan berlatih, mengepam serta melepaskan implan IBB 1 hingga 2 kali sehari agar badan terbiasa. Kita boleh melangkaui janji temu jika dokter menilai IBB sudah baik dan badan telah menyesuaikan diri. Disarankan pemeriksaan semula setiap 1 hingga 3 bulan agar dokter dapat menilai penggunaan implan dan memberi panduan jika kita belum mahir menggunakannya. Pada masa sama, kita akan memeriksa keserasian badan terhadap implan. Jika Anda mengalami ketidakselesaan seperti sakit, kaki tegang, pudatik, atau cengkaman yang tidak diingini semasa penggunaan, hubungi dokter untuk pemeriksaan semula dan semak bahan implan supaya dapat hasil terbaik. Diharapkan panduan terperinci dokter ini dapat membantu Anda mudah dalam proses penjagaan selepas pemasangan implan IBB. Patuhi arahan dokter dan berbincanglah jika ada masalah luar biasa. Tinggalkan komen jika ada persoalan. Sekarang saya ucapkan selamat tinggal dan jumpa lagi.